Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Apa khabar semua? Okey, saya harap semua pelajar-pelajar berada dalam keadaan baik, sihat. InsyaAllah video kali ini Ustaz akan bincangkan topik berkaitan satu tajuk yang Ustaz ambil daripada buku teks yang awak belajar dekat kelas, dekat sekolah. Pendidikan Islam tingkatan 3. Ni bukunya. InsyaAllah Ustaz akan ambil satu tajuk yang sangat sinonim dengan kehidupan kita hari ni, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha. Dalam buku teks muka surat 151. Muka surat 151. Setiap agama di dunia ini mempunyai perayaan-perayaan tertentu. Contoh agama Kristian, dia orang raih hari Christmas. Macam agama Hindu, dia orang meraihkan perayaan Deepawali. Dan juga dalam agama Islam, agama Islam ada juga perayaan yang disambut setiap tahun. Dua perayaan. Yang pertama Aidilfitri dan yang kedua Aidiladha. InsyaAllah hari ini kita akan bincang berkaitan tajuk itu. Melalui buku ini, tingkatan 3. Buku teks Pendidikan Islam tingkatan 3. Muka surat 151. Jom kita sambung perbincangannya. InsyaAllah untuk tajuk kali ini, bidang fiqh pelajaran ke-18, muka surat 149 hingga 154. Tajuknya ialah Aidilfitri dan juga Aidiladha. Mari kita kenal apa itu Aidilfitri dan apa itu Aidiladha. Maksud Aidilfitri. Aidilfitri merupakan hari raya umat Islam. Hari raya umat Islam yang disambut pada 1 Syawal. Yang disambut pada 1 Syawal. Perayaan ini juga dikenal sebagai apa? Masyarakat kita biasa sebut hari raya Lebaran. Hari raya Lebaran. Seterusnya maksud Aidiladha. Aidiladha adalah hari raya umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Tarikh-tarikh ini dalam Islam kita tengok menggunakan kalender Qamariyah. Kalender Qamariyah. Bukan tengok kalender biasa, bukan. Kita tengok kalender Qamariyah. Kena ingat, Aidilfitri disambut pada 1 Syawal. Lepas sebulan kita berpuasa, kita merayakan Aidilfitri, tanda kita bersyukur kerana dapat berpuasa selama sebulan. Aidiladha ini kita kena ingat disambut pada 10 Zulhijjah. Bulan ini juga dikenali sebagai bulan umat Islam menunaikan ibadat haji di Makkah. Hari raya Aidiladha juga dikenali juga sebagai hari raya korban. Masa ni umat Islam berkorban, sembelih lembu ke, kerbau ke, kambing ke, berkorban tujuan apa? Untuk beribadat kepada Allah. Seterusnya, hari-hari special, ada amalan-amalan sunat yang Nabi buat. Dan amalan sunat ini dianjurkan kepada kita untuk buat sekali. Untuk ikut, supaya apa? Dapat pahala yang besar. Antara amalan sunat di hari raya, amalan sunat tu apa? Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Contoh berpakaian, cakap ke, pengakuan ke, yang berkait dengan Nabi Muhammad. Amalan sunat yang pertama, menghidupkan malam raya dengan takbir dan
berdoa. Okey, malam-malam raya kita kena banyak bertakbir, membesarkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita kena besarkan Allah dan juga berdoa. Kenapa? Malam raya merupakan salah satu malam yang insya-Allah doa kita akan makbul. Ada hadis Nabi sebut 5 malam yang Allah akan makbulkan doa. Malam apa? Malam Jumaat, 2 malam hari raya, lepas tu malam Nisfu Sya'ban, malam Rejab. Itu antaranya. Jangan lupa malam-malam raya jangan sekadar main mercun, tapi hidupkan dengan takbir dan berdoa. Okey, yang seterusnya amalan sunnah dan juga amalan sunat. Yang kedua, pakai pakaian yang terbaik, bersih dan cantik. Jangan salah faham, bukan baju baru. Jangan salah faham. Ni ada orang salah faham baju baru. Bukan, Nabi Muhammad dia pakai baju yang terbaik, bersih dan cantik untuk dipakai pada hari raya. Okey, seterusnya yang ketiga, mandi sunat. Okey, mandi sunat hari raya. Okey, berkait dengan ibadat ini, mandi sunat juga kita kena niat. Bila nak ibadat, nak buat kerana Allah, kita kena niat. Mandi pun kena niat. Mandi je tak payah, tak ada lafaz yang khusus, nawaitu ke usolli ke, tak ada. Yang penting kita lintaskan dalam hati kita, aku mandi sunat hari raya, itu saja. Jangan mandi saja, rugi. Mandi tu mesti kena niat ibadat kerana Allah. Okey. Mana sunat yang seterusnya, yang keempat, pada hari raya kita buat apa? Okey. Pakai wangi-wangian, baju dah cantik, dah mandi, baju dah cantik, dah bersih. Lepas tu kita pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi kena ingat, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Tak kira lelaki ke perempuan. Perempuan pun dia kena ingat, pantan larang tu tak boleh bau tu melampau sangat sampai rumah sebelah bau. Tak boleh. Kita pakai minyak wangi tu sikit-sikit je. Okey. Untuk hilangkan bau badan. Okey. Seterusnya amalan sunat yang lain, pakaian tu mesti sopan dan menutup aurat. Ini kita kena faham. Pakaian yang kita pakai tu mesti sopan dan menutup aurat. Jangan lupa. Okey, seterusnya amalan sunat yang seterusnya. Okey. Bila berkaitan dengan hari raya, insya-Allah seperti biasa kita akan pergi ke masjid, atau tempat-tempat yang khusus lah untuk buat solat hari raya. Kita mesti datang awal ke masjid. Kalau macam hari Jumaat, kita datang awal ke masjid, insya-Allah pahala kita lagi besar, ajaran dia lagi hebat. Begitu juga dengan hari raya. Datang awal ke masjid, banyak pahala yang kita dapat beriktikaf. Bila beriktikaf kita berzikir lagi, insya-Allah besar lagi pahala. Amalan sunnah yang lain, kita boleh buat pergi dan balik dari tempat solat melalui jalan yang berlainan. Ini yang Nabi buat. Nabi pergi ke masjid jalan lain, balik jalan lain. Supaya apa? Supaya dapat bertegur siapa, dengan jiran-jiran sekeliling tu, dapat bertegur, tanya khabar. Sebab tu Nabi dia pergi dan balik jalan yang berlainan. Seterusnya, ini yang paling penting, berkaitan dengan makan. Masa mana kita patut makan dan masa mana kita tak patut makan. Ini amalan sunnah yang Nabi buat. Pada hari raya Aidilfitri, Nabi dia makan sedikit sebelum tunaikan solat hari raya. Sebab apa? Itu sebagai tanda kita dah habis puasa Ramadan. Dah habis puasa Ramadan. Itu tanda dia. Aidilfitri makan sebelum solat raya. Bila Aidil Adha, dia lain sikit, makan selepas solat sunat hari raya. Itu yang Nabi buat. Jangan lupa. Okey. Seterusnya, kaifiat solat sunat raya dan khutbah raya. Okey. Bila berkait dengan
hari kebesaran ni, hari raya, kita tak lari daripada solat sunat hari raya dan juga khutbah hari raya. Benda ni tak lari, dan ini adalah sunnah yang dibuat oleh Nabi pada suatu ketika dahulu. Okey, untuk berkaitan dengan kaifiat solat sunat hari raya. Kaifiat tu apa? Kaifiat ni cara-cara lah. Cara-cara melakukan solat sunat hari raya. Okey, ada 4 lah perkara yang kita perlu tahu. Yang pertama, niat. Niat macam mana? Niat dia usolli sunnata Aidil Fitri rakataini imaman lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku menunaikan solat sunat hari raya Aidil Fitri 2 rakaat imam makmum kerana Allah Ta'ala, ataupun solat sunat Aidil Adha. Okey, usolli sunnata Aidil Adha rakataini makmuman lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku menunaikan solat sunat hari raya Aidil Adha 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada beberapa takbir dalam rakaat tu. Beberapa takbir. Okey. Okey, yang pertama kita buat dulu. Okey. Allahu Akbar. Okey. Semasa takbir tu kita niat hari raya, solat sunat hari raya. Okey, lepas kita takbir. Okey, ini nombor 2. Lepas kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Okey. Rakaat pertama tu ada 7 kali takbir. Okey. Takbir lepas tu. Lepas baca doa iftitah kita takbir. Allahu Akbar. Lepas tu kita baca tasbih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, takbir. Allahu Akbar. Dah 2 kali kan? Okey. Lepas tu baca pula tasbih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nak panjang lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey. Allahu Akbar. Okey, tu dah masuk takbir kali ketiga. Okey, macam itulah takbirnya sampai 7 kali. Rakaat pertama ada 7 kali takbir. Okey. Masuk pula rakaat kedua. Dia ada 5 takbir. Lepas kita bangun, kita qiyam tu, okey, kita takbir. Allahu Akbar. Tu, pertama tu kan? Okey. Baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, takbir pula. Allahu Akbar. Tu takbir kedua. Okey. Begitulah takbir dan tasbih selepas tu. Sebanyak berapa? 5 kali. Itu untuk rakaat kedua. Okey. Itu kaifiat nombor 2 adalah takbir. Yang pertama niat, yang kedua takbir. Takbir solat sunat hari raya ni, lepas kita takbiratul ihram, dalam solat tu ada lagi takbir. Okey. Rakaat pertama ada 7 kali takbir diselangi dengan tasbih. Rakaat kedua ada 5 kali takbir diselangi dengan tasbih. Okey. Seterusnya yang ketiga, bacaan Al-Fatihah. Ini wajib dalam solat mana-mana pun. Al-Fatihah wajib baca. Okey. Dan lepas tu surah-surah pilihan, ikut nak baca surah apa pun, tapi yang penting yang sunatnya buat, Nabi baca surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Tapi nak baca surah lain pun tak kisah, tak apa. Okey. Tak salah. Okey. Yang keempat, mesti kena sempurnakan rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat awak semua tahu ada 14, ada 13 tu. Kena sujud, kena rokok, kena ada tamakninah. Itu wajib ada dalam solat, tak kira solat sunat atau solat wajib. Itu perkara yang rukun kena buat. Okey. Boleh faham? Okey, ini antara contoh lafaz niat dan juga lafaz tasbih. Okey. Ini contoh dia, salli sunata Aidil Fitri atau salli sunata Aidil Adha raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Okey. Dan lafaz tasbih macam mana? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu yang pendek. Kalau yang panjang lagi tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey. Seterusnya kita masuk kepada rukun khaifiyat
khutbah hari raya. Okey. Bila umat Islam dia sambut bila umat Islam menyambut perayaan hari raya, okey, Aidilfitri atau Aidil Adha, solat raya dan khutbah raya tak lari. Okey, itu perkara sunnah yang dibuat oleh Nabi. Okey. Seterusnya kita tengok kaifiat khutbah hari raya. Okey. Cara-cara khutbah hari raya, cara nak laksanakan khutbah hari raya. Okey, yang pertama, disunatkan berkhutbah dengan apa? Ada dua khutbah. Dia macam khutbah Jumaat juga, ada dua khutbah. Bila buat? Selepas selesai solat sunat hari raya. Dilakukan selepas solat sunat hari raya. Okey, dalam khutbah pertama dia ada 9 kali takbir. Takbir dia ada 9 kali khutbah pertama. Khutbah kedua ada 7 kali takbir. Itu cara-cara nak laksanakan dia. Okey. Yang seterusnya mesti menepati rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah. Sama lah macam solat tadi. Solat pun ada rukun-rukun dia. Nak kena ikut dan nak kena buat. Kalau tak sempurna ibadat tu. Sama juga macam khutbah. Kalau kita tak ikut, tak kena dengan rukun-rukun, maka tak sah khutbah itu. Okey. Kita tengok apa itu rukun-rukun khutbah. Okey. Rukun-rukun khutbah dia ada 5. Dia sama macam rukun khutbah Jumaat, sama je. Tak lari jauh. Sama. Okey, yang pertama memuji Allah Ta'ala. Macam mana? Paling kurang, okey, Alhamdulillah. Itu cara puji. Okey. Nombor 2, mesti berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana selawatnya? Paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Yang ketiga, mesti ada pesanan takwa kepada umat Islam. Okey, macam mana? Paling ringkas, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Okey. Rukun yang keempat, mesti membaca sekurang-kurang satu potong ayat Al-Quran. Tak kira khutbah pertama atau khutbah kedua. Okey, nombor 5, yang last, rukun dia mesti berdoa untuk orang beriman. Bila ni berdoa? Lah khutbah, khutbah kedua, hujung-hujung tu. Okey. Bila kita cerita rukun khutbah, mesti dia ada syarat sah khutbah. Samalah macam ibadat lain. Bila ada rukun, mesti kena ada syarat sah khutbah. Bila kita nak khutbah itu bertepatan, nak sah, nak tahu betul ke tidak, okey, kita kena tengok syarat-syarat ni, betul ke tak, tepat ke tak. Okey, yang pertama, khutbah tu mesti disampaikan selepas bila? Solat hari raya. Dibuat selepas solat hari raya. Tak sama macam Jumaat. Pada hari Jumaat, solat Jumaat, baca khutbah dulu baru solat. Tak sama. Raya lain. Solat raya, khutbah dia sampaikan selepas solat hari raya. Okey. Nombor 2, rukun khutbah mesti disampaikan dalam bahasa Arab. Okey. Rukun khutbah mesti disampaikan dalam bahasa Arab. Contoh, Alhamdulillah, Allahumma salli Muhammad, ittaqullah, baca ayat Quran, berdoa. Itu dalam bahasa Arab. Okey. Jangan lupa. Okey. Seterusnya, bila nak sah khutbah tu mesti berturut-turut antara dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Nak beza macam mana dua khutbah ni? Lepas khatib dia berkhutbah, dia akan duduk sekejap rehat. Itu menandakan nak masuk khutbah kedua. Okey, mesti berturut-turut. Tak boleh nak minum air, nak makan nasi, tak boleh. Tak boleh. Jadi terputus mualat. Okey. Yang keempat, untuk sah khutbah, khatib seorang lelaki. Khatib tu apa? Orang yang menyampaikan ucapan. Mesti seorang lelaki. Tak boleh perempuan. Okey. Seterusnya, khatib tu mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar serta menutup aurat. Suci daripada hadas kecil macam mana? Ada semayang lah. Ada air wuduk. Hadas besar macam mana? Dia dah mandi wajib. Untuk mengangkat hadas besar mesti kena mandi wajib. Yang wajib seterusnya mesti tutup aurat. Khatib ni mesti menutup aurat. Jangan terdedah. Itu menjatuhkan maruah. Okey. Mesti nak sah khutbah, khatib mesti kena jaga benda ni.
Seterusnya yang last, khatib mesti berdiri. Bila dia membaca khutbah, dia berdiri. Okey. Kalau duduk ni tanda nak masuk khutbah kedua. Okey. Khatib kena berdiri baca khutbah. Okey. Seterusnya hikmah. Hikmah. Okey, seterusnya yang last, hikmah pensyariatan hari raya. Okey. Antaranya membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan nikmat iman dan Islam. Okey. Umat Islam kita perlu dan kita kena sentiasa berzikir, bertakbir kepada Allah Taala. Nak hari raya. Hari raya lagilah kita kena tunjuk. Contohnya kita kena bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu tanda kita membesarkan Allah. Yang kedua, sebagai tanda kita syukur kepada Allah Taala. Macam mana tandanya? Allah dah bagi kita peluang untuk menyambut hari raya. Menyambut hari raya. Allah dah bagi kita peluang. Kita kena bersyukur. Syukur tu macam mana? Kita kena laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu merupakan salah satu tanda kita syukur kepada Allah. Seterusnya, yang ketiga, melahirkan rasa kegembiraan merayakan hari kebesaran Islam. Okey. Sebab apa? Melahirkan rasa kegembiraan. Ada satu hadis Nabi SAW. Macam mana? Hadis tu berbunyi macam mana? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari, dia orang macam duduk bersembang-sembang lah, tengah berbual, bersembang-sembang. Lepas tu Anas bin Malik ni berkata, kaum jahiliyah mempunyai 2 hari raya setiap tahun di mana mereka akan bersukaria padanya tak apa, hari raya lah. Okey. Pada masa tu Nabi pun ada dekat sana. Bila Nabi dengar, Nabi bersabda, kamu semua pun ada juga hari raya. Nabi cakap apa? Kamu semua pun ada juga hari raya yang akan diraikan. Okey. Jangan kamu sedih. Kamu pun ada hari raya untuk bersukaria. Allah Ta'ala menggantikan kedua-dua hari raya dengan yang lebih baik. Nabi cakap macam tu. Nabi cakap Allah pun bagi kegembiraan kepada umat Islam untuk sambut hari raya. Dia tukar. Walaupun pada masa kejahilan, sebelum Islam, ada juga hari raya. Tapi dalam Islam pun, bila dah masuk Islam, benda tu tak hilang. Allah ganti juga. Allah ganti juga dengan yang lebih baik. Apa? Dikenali sebagai Aidul Fitri dan Aidul Adha. Okey, itu hadis Nabi. Nabi pernah cakap. Untuk melahirkan rasa kegembiraan ni, hari raya lah antara satu sebab yang kita perlu rasa dan perlu tunjul kepada semua orang. Dengan menyambut hari raya, kita akan gembira. Sebab apa? Sebab padanya tak kira miskin ke kaya ke, akan sama-sama berkumpul, berkongsi makanan, berkongsi senyuman, cerita, dan juga saling memohon ampun masa ni. Sebab tu hari raya merupakan hari yang paling gembira untuk umat Islam. Okey, yang seterusnya, yang keempat, mengeratkan silaturahim antara keluarga. Eratkan macam mana? Bila hari raya, kebanyakan saudara mara kita yang duduk jauh-jauh akan balik berkumpul di kampung. Bila berkumpul di kampung, masing-masing yang lama tak jumpa akan bertanya khabar, berbual, berkongsi cerita. Masa ni makin erat hubungan antara ahli keluarga. Sebab
yang jauh atau yang dekat akan berkumpul dan berkongsi cerita dan sebagainya lah, aktiviti yang biasa dibuat pada hari raya. Okey, seterusnya selain itu mengeratkan apa? Ukhuwah sesama umat Islam. Sebab apa? Bila hari raya kebiasaan umat-umat Islam ni akan menziarahi rumah tetangga atau saudara mara yang jauh-jauh. Akan ziarah, pergi rumah saudara, bawa lemang, kongsi makanan. Pada masa tu juga kebiasaan hari raya kita akan bermaaf-maafan, insya-Allah, dengan cara bermaaf-maafan. Hubungan antara keluarga, antara sesama Islam akan erat, akan kuat. Okey, insya-Allah. Seterusnya yang last hikmah dia, bila kita sambut hari raya kita akan beroleh nasihat dan pengajaran. Nasihat dan pengajaran daripada khutbah hari raya. Bila kita dengar khutbah hari raya, banyak manfaat yang kita dapat, banyak nasihat, banyak cerita daripada khutbah tersebut. Sebab tu bila kita sambut hari raya, kita akan rasa gembira. Sebab apa? Sebab dapat nasihat, nasihat yang baik-baik. Rasa gembira dan bersyukur sebab apa? Sebab kita dapat berkumpul sesama saudara yang dah lama tak jumpa, yang berjauhan, akan dengan ini dengan sambut hari raya, insya-Allah ukhuwah sesama kita akan terbina dengan kukuh, insya-Allah. Okey, itu saja daripada Ustaz. Okey, khulasahnya, okey, jangan lupa bila kita sambut hari raya, okey, jangan lepaskan peluang untuk melakukan perkara-perkara sunnah, apa yang Nabi buat, seperti mana yang kita belajar. Jangan tinggal, dan juga jangan tinggal untuk buat ibadat solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya jangan pernah tinggal, jangan sesekali tinggal. Sebab apa? Sebab Nabi pun tak pernah tinggal solat sunat hari raya, melainkan apa? Dia pergi jumpa ilahi. Itu yang Nabi tak buat. Okey, kita ni yang sihat, yang kuat, yang gagah, buatlah solat sunat hari raya, banyak ganjarannya. Sebab salah satunya lagi, antara sunnah yang Nabi tak pernah tinggal. Kalau kita sayang Nabi, kalau kita tanda kita sayang Nabi, bila datang hari raya, buatlah salat sunat hari raya. Dan juga pada malam-malam raya, jangan lupa kita hidupkan malam raya tu dengan takbir, puji Allah. Buatlah ibadat lain, jangan sekadar main mencung je, jangan. Okey, ibadat sunat kena buat. Sebab apa? Mati nanti, siapa yang kita nak cari untuk tolong kita? Nabi Muhammad, pertolongan Nabi. Untuk dapat pertolongan Nabi, jadi kena lakukan ibadat-ibadat sunnah, atau ibadat sunat yang Nabi buat. Semoga dengan melakukan ibadat sunat itu, kita semua mendapat syafaat dan pertolongan Nabi, insya-Allah. Selain itu juga jangan lupa bila hari raya, sentiasalah bermohon kemaafan antara satu sama lain. Dengan Allah kita minta ampun. Begitu juga dengan manusia. Sebab kita dengan manusia tak tahu sama ada kita sedar atau tak, kita akan sentiasa buat salah. Jadi dengan nak hilangkan dosa kesalahan tu, maka minta ampunlah, mengakulah salah pada hari raya, insya-Allah akan mudah urusan kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Itu saja untuk video kali ini. Minta maaf salah silap. Okey, terima kasih. Selamat menonton. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.